Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua geng puaka. Alhamdulillah hari ini kita telah pun selesai menjalani ibadah puasa untuk hari yang pertama. Aku harap tak adalah geng puaka yang hari pertama ni dah kecundang dah. Hari pertama ni engkau dah ada plastik hitam apa semua. Aku harap korang tolonglah kita kekal lah berpuasa penuh, kekal kuat keimanan kita tu. Bila lagi? Ini bulan puasa. Ambil segala peluang untuk kita buat sebaik yang boleh sehinggalah menjelang hari raya. So pada malam ni, dia sebelum Zaf start ni, Zaf rasa macam alah tak kena lah kan. Bulan puasa pakai topi Venom macam ni, orang cakap tak manis lah. So disebabkan bulan puasa, kita buat sedikit perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ku mengharap ke Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Selangkah demi selangkah. Kembali lagi kita dalam borak bikin remang tiba-tiba. Aku pakai macam ni dah rasa macam Acap si tukang cerita. Hello. Ya, Acap tengah buat live ni. So sebelum aku mengarut lebih lagi, kita teruskan dalam keseraman level pisang. Kisah seram yang berlaku kepada Syuib dan juga adik-beradik dia sewaktu mereka sekeluarga tinggal di area Kampung Bagan, Pulau Pinang guys. So kalau korang dah bersedia, let's go. Kita teruskan dalam malam Puaka. Kisah seram pada malam ni aku nak berkongsi dengan korang semua berlaku kepada Syuib semasa dia baru saja berusia 11 tahun. Syuib bersama keluarga dia tinggal di Kampung Bagan, Pulau Pinang dan kejadian ni dikatakan berlaku pada bulan Ramadan. Syuib merupakan anak bongsu daripada 4 adik-beradik. Bermaksud ada 3 orang lagi atas dia. Syuib yang paling kecil, yang second adalah seorang kakak yang dia panggil Kak T. Atas kakak ni Abang Ngah dan yang paling besar Abang apa? Abang Long. Senanglah. So Syuib ni bersama 4 adik-beradik dan juga mak bapak dia tinggal di Kampung Bagan ni dengan penuh keceriaan dan hubungan di antara Syuib dan juga adik-beradik dia yang lain ni memang cukup rapat. Aku boleh katakan disebabkan jarak umur yang tak jauh beza sangat. Semuanya selang 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Pandai bapak dia planning. Inilah yang dipanggil family planning. So Syuib ni baru berusia 11 tahun. Dia yang paling kecil. Dikatakan adalah satu hari semasa dia bersama abang dan kakak dia nak pergi solat tarawih, ada satu soalan yang dia tujukan kepada abang dia. Mereka berempat ni naik basikal je pergi tarawih. Biasalah zaman dulu-dulu kan. Cok-cak. Walaupun dalam hati Syuib dan abang-abang dia, mereka sebenarnya tak nak pergi tarawih pun. Mereka nak pergi main mercun. Tetapi disebabkan ada berlakunya satu sejarah yang menyebabkan mereka semua tak nak terpaksa juga pergi masjid. Apa sejarah tu Zaf? Kenapa adik-beradik si Syuib termasuk abang-abang dia ni tak berani nak pergi serong, tak berani nak pergi main mercun? Korang nak tahu sebab apa? Meh aku ceritakan dengan korang apa yang berlaku. Syuib, Abang Long, Bangah, pergi mana tadi? Ayah tak nampak pun korang ni pergi tarawih tadi. Lalu Syuib pun jawablah cakap bapak dia. Kita orang tarawih lah. Memang kita orang tarawih. Takkan kita orang tak pergi tarawih. Kita orang duduk saf paling belakang sekali. Lalu bapa dia pun yang bernama Abu Bakar Ali ni terus cakap dekat Syuib bersama abang-abang si Syuib ni. Ya ke duduk belakang sekali? Ayah tak nampak pun. Kawan-kawan ayah pun cakap tak nampak pun koma ni pergi masjid ni. Pergi mana sebenarnya? Cuba jujur dah ayah, jangan tipu sangat.
Lalu Abang Long pula, abang yang paling sulung lah, backup adik dia kan. Adik dia si Syuib ni dah menggeletar dah. Lagi-lagi pula bapak dia pegang hanger ni. Kau gila ke apa? Lalu Abang Long pun cakap lah, betul ya. Apa yang adik cakap betul. Kita orang duduk sah paling tepi ya. Betul-betul dekat imam tu, kita orang duduk kat tiang nombor 4 kot. Tiang nombor 4 masjid tu. Belum sempat habis cakap lagi, terus, engkau menipu ayah. Ayah tak sangka anak-anak ayah sanggup menipu ayah. Ha? Engkau pergi main macam katak, engkau cakap kau pergi terawih. Patapa! 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 Berbirat mat. Tiga-tiga adik-beradik tu, abang ke, Syuib ke, abang Ngah ke, tiga-tiga terlentang. Kena apa? Kena hanger dengan bapak dia ni. Lalu Syuib pun sejak kejadian itulah, Syuib bersama abang-abang dia dah tak berani dah nak ponteng terawih. Sebab sebenarnya bapak si Syuib ni tak adalah garang sangat dengan anak-anak dia. Bapak dia tak kisah pun kalau kau pergi terawih buat 8 rakaat. Tapi disebabkan engkau dah menipu, orang cakap pergi terawih, kau pergi main mecung katak, lepas tu kantoi pula. Sejak daripada hari itu, terpaksalah Syuib dengan abang-abang dia buat 20 rakaat. Kalau katalah kan bapak dia tak larat nak pergi masjid pun, katalah demam ke apa, Syuib dengan abang-abang dia kena juga pergi masjid. Dan apa jadi kalau diorang lencong? Boleh kantoi ke? Memang boleh, sebab bapak dia teramat banyak mata-mata, bukan sekadar AJK masjid. Ada juga di kalangan penduduk-penduduk kampung yang menjadi orang kuat kepada bapak dia. Dan salah satu nama, aku namalah kan, sebab nama kawan-kawan bapak si Syuib ni pelik-pelik semuanya. Ada Pak Man Bendahari, ada Pak Jeb Belantara, ada Pak Leman Sate, Pak Kop. Pak Kop ni orang panggil dia nama sensitif sikit. Pak Kop Negro orang panggil. Sebab apa Pak Kop Negro? Sebab dikatakan kulit dia ni memang gelap betul. Memang gelap macam arang. Sebab itulah orang masjid, orang kampung panggil dia Pak Kop Negro. So itulah orang-orang kuat kepada bapak Syuib ni. Kalau Syuib dengan abang-abang dia cuba nak ponteng terawih, memang confirm kantoi punya. Jadi nak dipendekkan cerita, apa yang berlaku pada malam 27? Dikatakan pada malam 27 tu, seperti aku katakan awal tadi, sewaktu mereka nak pergi solat terawih macam biasa dekat masjid, mereka pun disoal oleh adik diorang yang paling bongsu bernama Syuib ni, tengah membonceng abang Ngah dekat belakang basikal tu. Tiba-tiba Syuib ni menujukan soalan. Ngah, bulan puasa ada hantu ke abang Ngah? Ngah, bulan puasa ada hantu ke? Lalu Angah pun jawab lah, bulan puasa mana ada hantu? Bulan puasa kan hantu semua kena ikat. Sekali disailang oleh Abang Long. Hei, engkau ni Ngah, kau janganlah cakap dengan adik tu bukan-bukan. Siapa kata tak ada hantu bulan puasa? Bulan puasa ada hantu lah. Lepas tu Syuib tanya pula Abang Long, ya ke Abang Long ada hantu? Tak ada pun. Biar betul, orang cakap hantu kena ikat. Lepas tu Abang Long pun terpaksalah menerangkan dekat adik dia, sambil kayuh basikal ni, yang kena ikat tu setan. Jin mana kena ikat? Yang jadi hantu tu semua jin. Lalu Syuib pun tanya lagi sekali Abang Long, dah yang hantu lain tu, pocong, pontianak, hantu galah, toyol, itu semua setan ke jin? Lalu Along pun tanya, itu jin, setan ni lain. Setan yang kena ikat. Setan ni dia special sikit. Dia bukannya macam jin yang menyerupai pocong ke pontianak ke apa. Setan ni dia membisikkan kata-kata hasutan supaya kita ni buat jahat. Ponteng puasa ke, mencuri duit tabung masjid ke, itulah setan. Lalu secara tiba-tiba Syuib ni pun dengan kuat dia cakap, oh, jadi maksudnya apa? Kiranya bulan puasa pun kita boleh nampak hantu lah kan Abang Long? Kita boleh nampak pocong, kita boleh nampak pontianak, kita boleh nampak hantu galah, langsui, kan? Boleh nampak lah kan Abang Long? Dan bila dengar adik dia yang paling bongsu ni cakap macam tu,
bunyi apa tu? Abang Long terus pusing basikal dia, seret macam tu dan berhentikan basikal dia dan tak lengah masa Abang Long ni terus cakap kat Syuib, engkau ni memang bangang lah. Aku geram betul lah. Engkau ni jangan merepek lah Syuib. Engkau ni pongah, ajarlah adik engkau tu. Lalu Angah pun cakap lah dekat Along, apa hal aku yang kena pula? Dia ni yang mangkak sangat, dia ni yang bongok pergi cakap macam tu. Engkau jangan cakap macam tu lah Syuib. Kau tahu tak apa yang kau cakap tu doa tau. Lalu pada masa tersebut pun Syuib ni tak berani lah nak melawan cakap abang dia. Selepas abang dia dah marah dia macam tu, walaupun dalam hati dia agak tergelak sikit lah sebab dia tak pernah sangka penakut juga abang aku dua orang ni. Lalu Syuib pun teruslah cakap dekat Abang Long dengan Abang Ngah, alah Syuib gurau je lah, janganlah marah sangat. Alah apa ni, hari tu Abang Long dengan Abang Ngah cakap berani sangat. Alah tak adalah, kita bukan doa jumpa pocong, jumpa toyol, jumpa hantu galah. Mana ada Syuib, mana ada doa pun. Dan pada masa inilah Abang Long dia dah geram sangat, turun daripada basikal dan pulih ni telinga si Syuib ni. Engkau ni, ya Allah bangang. Bodohnya, aku geram betul lah dengan kau ni Syuib. Jangan cakap macam tu. Engkau ni memang nak kena sangat ke? Lalu ditenangkan oleh Angah. Angah pun cakap lah dekat dua orang adik-beradik dia ni, Long, Syuib, dah lah jangan buang masa lah. Sekarang dah pukul berapa dah ni? Kalau kejap kang dah start terawih, abah tak nampak kita ada kat masjid, aku tak nak kena hanger lagi. Lalu barulah diorang tersedar dan dengar pantas masing-masing naik basikal balik dan sepantas kilat susah sampailah mereka di masjid. Dan alhamdulillah nasib baiklah sempat nak menunaikan solat tarawih sebanyak 20 rakaat. Cumanya pada malam ke-27 tu semangat adik-beradik ni lain macam sikit. Sebab apa? Sebab dekat Masjid Kampung Bagan Pulau Pinang, setiap malam 27 Ramadan pihak masjid akan buat moreh makan secara besar-besaran. Jadi pada malam tersebut adik-beradik ni sanggup buat 20 rakaat tarawih semata-mata diorang nak habiskan sepantas yang boleh. Sebab masa solat tarawih tu pun semua dah tak fokus dah. Waktu solat tu si Syuib ni, ini nasi biryani ni. Lepas tu Along pula, ayam masak merah ni. Lepas tu Abang Ngah, roti jala mat, roti jala. Solat diorang dah tak boleh khusyuk dah. Sebab apa? Sebab hidung diorang dah terbau makanan-makanan yang telah pun disusun di ruangan masjid. Dan selesai sahaja solat tarawih, mereka tiga adik-beradik ini cepat-cepat meluru untuk beratur tunggu giliran nak ambil makanan. Dan sebaik sahaja AJK masjid cakap, tetamu semua jemputlah makan, tak lengah masa Abang Long, Abang Ngah, Syuib, termasuklah kakak si Syuib yang bernama Kak T ni, Bismillahirrahmanirrahim, macam mesin tebu, semua masuk dalam mulut tu. Ayam masak merah masuk, dalca ubi masuk, kambing golek masuk. Dan masing-masing selepas dah makan, Abang Long, Abang Ngah dan Syuib dah bersandar dekat dinding masjid tu sebab dah kekenyangan. Tetapi sewaktu mereka nak pulang ke rumah, pada masa inilah telah terjadinya satu kejadian yang tak pernah disangka-sangka, terutama sekali oleh Syuib. Berat, mata berat. Ya Allah.
Begitulah reaksi Along. Lalu bila Syuaib dengan Ngah dia tengok, apa Along ni? Kena rasuk ke apa ni? Lalu Angah pun cakap lah, Along, jangan menguap macam tu sangatlah. Tahulah dah kenyang. Tapi orang masjid tengok lah. Lalu Along pun cakap, nak buat macam mana Ngah? Ya Allah, macam iblis bergayut kat mata aku ni. Dah memang ngantuk betul dah. Jomlah kita balik. Lalu Syuaib pun cakap lah dekat Along dengan Angah, alah, tak nak tunggu ayah ke? Kan nanti ayah kesi ayah balik seorang. Lalu Angah pun cakap lah, engkau ni takkan tak tahu Syuaib. Ni dalam poket abang ni. Nampak ni? Lalu Angah pun tunjuk lah kat Syuaib yang dalam poket dia rupanya ada mercun katak. Dan sebaik saja dia tunjuk Syuaib macam tu, Syuaib ni baru berusia 11 tahun dah seronok lah. Nak main mercun nak main mercun Lalu cepat-cepat Along dengan Angah ni tutup mulut si Syuaib ni. Lalu Along pun cakap lah kat Syuaib, engkau ni bodoh lah. Kan nanti abah dengar je kan, ayah dengar, kejap abah kejap ayah. Aku tumbuk orang adik-beradik ni kan. Tak apa lah, lantak lah kan. Kan nanti ayah dengar je kan, basak kita. Alah, kita balik lah dulu. Ada masa ni. Kalau jap kang nak tunggu ayah mana kasih kita main macam katak ni. At least kita balik dulu. Boleh lah kita stop kat mana-mana. Kat tu dekat pokok asam tu kita main lah dulu mercun ni. Dan Syuaib pun setujulah dengan rancangan yang dibuat oleh Angah dan Along dia. Kedua abang dia ni yota intelligent mat. Nak main mercun punya pasal disebabkan takut ayah diorang marah. Diorang pun bercadang better lah balik awal sebelum ayah diorang balik. Jadi adalah masa terluang tu untuk diorang main. Walaupun 2-3 das pun jadilah sebab nak lepas gian ni. Terutamanya si Angah ni, bagi dia macam tak dapat dadah kalau tak dapat main mercun tu. Lagi-lagi pula dah lebih seminggu dah diorang tak dapat nak main mercun. Mercun dah ada ni, tapi sebab takut ayah marah punya pasal, jadi malam tu lah dikatakan peluang, satu-satunya peluang cantik pula. Bapak diorang ni tengah borak dengan AJK Masjid. Lalu tak nak cerita banyak, diorang pun naik basikal lalu bergeraklah untuk pulang ke rumah. Dan sebelum nak pulang ke rumah tu, si Syuaib dengan kedua abang dia ni sempat singgah dekat area pokok asam tu. Untuk apa? Untuk melepaskan keinginan gian diorang bermain mercun katak, guys. Along, Angah, Syuaib nak main pula. Biarlah Syuaib bakar pula. Lalu Along pun kasihlah kat Syuaib ni satu mercun katak. Nah, kau main ni. Tapi ingat, lepas bakar kau terus campak tau. Kau jangan pegang je. Macam tahun lepas kau pegang je. Manalah tak meletup kat tangan kau tu. Lalu Syuaib pun cakap lah kat Along, alah, orang dah reti lah. Tahun lepas tu, bukannya apa, orang tak tahu. Ingatkan mercun biasa je. Ingat mercun pop-pop. Okeylah, Syuaib bakar sekarang. Macam tu lah Mat, bunyi mercun katak. Macam itulah guys, diorang main mercun katak kan. Lepas si Along ni campak, Angah campak. Lepas Angah campak, si Syuaib pula campak. Meriah betul suasana dekat tepi pokok asam tu. Kedengaran asap berkepul-kepul, kedengaran bunyi sebaik saja mercun katak tu diorang campak kan. Selepas dah dibakar, mercun katak tu pun melompat lah macam seekor katak yang betul. Macam tu. Lalu 3 orang adik-beradik ni pun berceria lah dekat situ. Terutamanya si Syuaib ni. Yeay! Mercun tu lompat, dia pun turut terlompat juga. Tapi dalam keceriaan tu, secara tiba-tiba semasa si Abang Long dengan Abang Ngah ni sedang rancak main mercun katak, kejap main mercun papan, kejap main mercun naga. Pada masa inilah mata si Syuaib ni terlihat satu susuk tubuh yang betul-betul berada di belakang
belakang abang-abang dia ni, dekat kawasan semak pokok asam tu, dia boleh ternampak ada dua, bukan satu, tetapi dua susuk tubuh berpakaian serba putih yang tengah melompat-lompat, sama juga macam mercun katak yang abang-abang si Syuaib ni tengah main. Setiap kali abang dia bakar mercun katak tu, benda dekat belakang ni pun sewaktu mercun tu meletup-meletup, benda kat belakang ni turut terlompat-lompat juga, guys. Jadi pada masa tersebut, si Syuaib ni dah tergamam. Dia dah tak kisah dah apa yang abang dia orang main. Dia dah tak excited dah. Sebab apa? Sebab dia dah terkaku. Dia tak pernah sangka persoalan dia, betul ke bulan puasa ni ada hantu? Tak nampak pun. Tetapi pada malam tersebut, mata si Syuaib ni, dia ternampak dua ekor susuk tubuh putih yang berkemungkinan seekor pontianak dan seekor lagi adalah pocong. Korang pernah dengar tak? Hantu pontianak dengan pocong pada malam tu boleh take team pula. Boleh berpasukan, semangat berpasukan semata-mata untuk takutkan si Syuaib bersama abang-abang dia ni. Dan lagi menyeramkan apabila Syuaib mula menjerit, sebaik sahaja kedua-dua lembaga pontianak dan pocong ni seakan-akan menghampiri abang-abang dia. Lalu Syuaib pun tak buang masa, dengan kuat, "Along Angah! Along Angah! Lari! Lari! Lari!" Sebaik saja Along dengan ngah dia tengah rancak main mercun ni, tiba-tiba adik dia si Syuaib ni menjerit macam tu, "Lari! Lari!" Diorang tengok, "Apa hal kau ni, Syuaib? Apa hal ni? Yang kau nak lari pergi mana? Relax lah. Kau nampak Abah ke?" Lalu Syuaib pun, "Lari, bukan Abah. Bukan Abah, belakang. Belakang korang, belakang korang." Syuaib ni dah lari dulu dah. Dia dah tak kisah dah nak naik basikal letak. Dia lari dulu. Dan sebaik saja Angah dan Along pusing ke belakang, mereka berdua pun ternampak benda yang Syuaib ni nampak. Pontianak dan juga pocong ni tengah menghampiri mereka berdua. Jadi tanpa buang masa, Angah dan juga Along ni cepat-cepat campak mercun diorang, simpan balik dalam poket, naik basikal dan kayuh selaju yang boleh. Tetapi yang malangnya, sewaktu Syuaib dah lari berkaki ayam sebab dia tanggal slipper dia biar nak laju lagi kan, tengah rancak diorang melarikan diri, tiba-tiba Angah pun menegur Syuaib, "Syuaib, berhenti Syuaib, berhenti! Mana Along? Mana Along?" Lalu Syuaib pun memperlahankan langkah dia. Kedua-dua mereka memalingkan kepala dan alangkah terkejutnya, tiba-tiba Along masih lagi berada dekat situ. Rantai basikal dia tercabut. Jadi disebabkan semangat adik-beradik, Angah pun cakaplah dekat Syuaib ni, "Syuaib, kita kena tolong Along. Kan nanti Along kena makan dengan hantu tu." Bila Syuaib dengar macam tu, daripada perasaan takut, budak 11 tahun kan, dah macam nak pergi berperang dah. Syuaib ni pun, "Jom Angah, kita tolong Along Angah. Angah, kita tolong Along. Kesian Along, nanti Along kena makan dengan hantu." Mereka pun patah balik, tetapi si Syuaib ni sempat mencapai beberapa ketul batu. Lalu sebaik saja dah dekat dengan Along diorang ni yang tengah betulkan rantai basikal dalam keadaan menggigil, manakala pocong dan juga pontianak tu menghampiri diorang, Syuaib ni tak lengah masa, "Allahu Akbar, pergi!" Vroom, dia balingnya batu tu. Tapi malang sekali, Mat. Satu pun tak kena. Batu yang Syuaib ni baling, alah, snack sikit je kan. Dan pada masa tersebut, masih lagi kedengaran bunyi hilayan, bunyi ketawa daripada pontianak tu. Dan juga bunyi hentakan kaki si pocong ni, tak, tak,
menghampiri diorang. Lalu disebabkan rantai basikal ni masih tak boleh betul lagi, Angah pun mencadangkan dekat Along ni, tinggalkan je basikal ni kat sini, naik je basikal aku, kita lari sekarang. Lalu Along pun tak buang masa, Along pun naik bersama Angah, manakala adik diorang si Shoaib ni berlari berkaki ayam. Mereka bertiga pun lari sepantas yang boleh, tetapi alangkah terkejutnya, sebaik saja mereka lari ke depan dalam 100 meter, dalam 50-70 meter macam tu, sebelum mereka sampai ke satu sempang, lagi sekali mereka ternampak dekat sempang menghala ke rumah diorang ni. Lagi sekali mereka dikejutkan dengan satu lagi penampakan yang sama. Dua susuk tubuh yang seberputih sedang berdiri betul-betul di sempang menghala ke rumah mereka bertiga ni. Jadi pada masa tu, sebaik saja Angah dan Long ni nampak si Shoaib ni dah memang terketar-ketar dah menangis dah tak tahu nak buat apa. Mereka tak ada pilihan lain selain kena juga masuk sempang tu. Kalau tak, macam mana nak balik ke rumah? Nak tunggu bapak dia orang yang tak tahu bila balik daripada masjid tu pun satu hal juga. Takkan nak patah balik jauh tu, jangan patah balik nampak susuk tubuh yang sama, memang tak jadi apalah. Jadi si Along ni cakap dengan Angah dan juga adik kesayangan dia si Shoaib ni, Angah, Shoaib, baling batu, kita rejam syaitan ni. Jadi dengan laungan rejam syaitan yang dilaungkan oleh Abang Long ni telah menaikkan semangat dua beradik ni. Jadi mereka bertiga pun campak basikal ke tepi tanpa buang masa. Dekat tepi-tepi jalan tu ada batu-batu kecil. Diorang pun mula ambil batu-batu kecil tu dan mula melontar, konon-kononnya merejam syaitan yang cuba mengganggu diorang. Allahu Akbar, baling. Dan betapa geliganya otak si Angah ni, sebab dalam poket dia masih ada dua lagi mecun katak yang belum dibakar, disebabkan makhluk ataupun lembaga putih tu masih terpacak lagi dekat situ. Dia pun ambil mecun katak tu, dia pun start nyala kan. Lepas tu dia tampil dengan masa baling dekat lembaga ataupun jin yang tengah berdiri betul-betul dekat sempang rumah diorang ni. Dan sebaik sahaja mecung katak tu meletup, secara tiba-tiba lembaga ni mula bersuara, oi! Dan bila lembaga ni menjerit-jerit macam tu, Angah dan juga Along ni dah pelik dah. Apa hal lembaga ni menjerit seolah-olah macam menahan sakit? Kemungkinan lembaga ni memang betul takutlah kepada mecun kan? Lalu Along pun cakap dekat Angah, Angah, bakar lagi satu, campak, biar kita hapuskan golongan syaitan ni. Lalu Angah pun, baik Along, ambil lagi satu mecun, campak lagi sekali. Dan pada masa ni secara tiba-tiba mereka boleh terdengar, mereka bertiga nampak lembaga ni sebaik saja dicampak mecun, memang macam tak betul tu. Memang takut gila. Lembaga ni menjerit-jerit, sambil kain putih tu berterbangan macam tu. Lalu pada masa inilah Angah, Along dan juga Shoaib mengambil peluang dengan sepantas kilat menaiki basikal diorang, lalu melepasi dua lembaga putih ni tadi dan dengan pantas menuju ke rumah diorang. Dan sebaik saja sampai di tangga rumah, mereka bertiga dah berpeluh, dah kepenatan dah. Lalu Along ni beberapa kali ketuk pintu rumah tu. Assalamualaikum, Mak. Mak, buka pintu, Mak. Along, Angah dengan Shoaib kena kejar hantu, Mak. Tetapi selepas berkali-kali ketuk rumah tu, tak ada siapa pun yang buka pintu. Lalu pada masa ni, si Along ni pun tanyalah Angah dan juga Shoaib, weh korang, biar betul, takkanlah ibu dengan ayah tak balik lagi kat rumah? Dah pukul berapa dah ni? Kita sempat main
mecun, kena kejar hantu lagi. Takkan tak ada siapa kat rumah. Weh, Angah, mana Kak T? Lalu Angah pun cakap, manalah aku tahu. Kan dia pergi dengan kita solat tarawih tadi. Tapi time kita nak main mecun kan kita tinggalkan dia. Kemungkinan ada dekat sana lagi lah kot. Dah, Mama mana? Pada masa ni si Shoaib ni dah menangis-nangis dah. Nak Mama, nak Ibu, nak Ayah. Sebab dah terlalu takut dan dalam 20 minit diorang tunggu kat situ, sekali diorang terdengar bunyi enjin motosikal ayah dia dah balik. Dan di atas motosikal ayah dia kelihatan adanya kakak dia iaitu Kak T dan juga ibu mereka. So satu motor naik 3 orang. Kemungkinan baru pulang daripada masjid. Yalah, masjid kan ada buat moreh secara besar-besaran kan. Kemungkinan dah berborak, dah rancak, berdosa apa semua, baru sedar diri nak balik ke rumah. Jadi sebaik saja ayah dia park motor tu, Angah, Along dan juga Shoaib ni terus meluru ke arah kedua ibu bapa mereka. Tengah peluk-peluk tu sambil menangis apa semua. Lalu ayah dia ni pun cakap, Angah, Along, Shoaib, naik kat rumah, naik atas. Ada benda ayah nak bincang. Lalu mereka 3 pun naiklah ke atas sambil teresak-esak macam tu kan. Dan waktu diorang berkumpul tu, inilah apa yang ayah diorang katakan guys. Ayah ni sebenarnya pada bulan Ramadan ni, ayah malas nak pukul orang. Ayah dah lama dah tak pukul orang. Last ayah pukul orang pun ayah rasa, hoi, dah 2 tahun lepas dah. Itu pun bukan orang lain. Korang lah yang tak habis-habis buat perangai. Shoaib, Along, Angah, apa yang korang buat ni ha? Apa yang korang dah buat ni? Lalu Along pun dah terdiam dah. Termasuklah Angah dan juga Shoaib. Shoaib yang daripada tadi tak berhenti lagi menangis tu sebab terlalu takut. Lalu Along pun dipaksa oleh ayah dia. Along, engkau ni dah besar. Ayah tanya ni, jawab apa yang kau buat sebenarnya sebelum ayah sampaikan hanger ni dekat belakang badan kau. Lalu Along pun mendongakkan kepala dia dan Along pun terkejut apabila masa tu dia ternampak apa hal Kak T dan ibu ni terlekung diorang kotor-kotor ni. Ada debu, lepas tu macam ada kesan terbakar. Lalu Along pun cakap lah, ayah, kita orang mana ada buat apa ya? Kita orang pergi tarawih ya. Lepas tu kita orang terus balik. Betul ya? Kita orang tak buat perangai ya. Lalu ayah dia pun cakap lah dekat Along. Kau ingat kau boleh membongak ayah? Kau ingat ayah ni bangang macam kau juga ke apa? Ayah pantang betul anak-anak ayah menipu macam ni. Engkau tengok apa yang jadi dekat ibu kau? Kau tengok apa yang jadi dekat adik perempuan kau? Tengok Kak T tu telekong dia. Dah macam kena gigit tebuan dah. Apa yang kau buat ni? Dan pada masa itulah rupanya kalau korang nak tahu, lembaga yang diorang nampak yang berdiri kat Sempang tu bukanlah lembaga yang sama. Itu rupa-rupanya adalah ibu dan juga adik perempuan Along ni, iaitu Kak T ni, baru pulang ke rumah daripada solat tarawih. Diorang jalan kaki. Tetapi waktu Kak T dan juga ibu diorang nampak kelibat Along, Angah dan juga Shoaib ni, belum sempat nak tegur dah kena rejam mat. Tak pasal je kan. Ibu dengan Kak T dia orang tak pasal-pasal jadi syaitan yang direjam. Manalah telekong tu tak kotor dengan tanahnya. Lepas tu ada kesan terbakar pula. Terbakar tu sebab apa? Dah Angah tu pergi baling macam katak gila ke apa. Mana tak terbakar. Dan pada malam itulah terjadi tragedi yang teramat menyeramkan. Lagi menyeramkan daripada hantu yang diorang nampak tu. Sebab apa? Sebab pada malam itulah ketiga-tiga adik-beradik ni terkena lagi sekali libasan maut hanger daripada ayah diorang. Petepa! 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 Selepas
Selepas kejadian itu, akhirnya Alhamdulillah, bulan Ramadan telah pun tamat. Dah terdengar dah berkumandangnya suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan itulah takbir yang menandakan Hari Raya Aidilfitri telah pun berkunjung tiba. Dan kejadian ini yang telah berlaku hampir 20 tahun yang lepas masih segar di ingatan si Syuaib ni. Dan itulah kenangan yang masih lagi disimpan oleh Syuaib ni sehingga dia dah berkahwin. Dan pada masa dia sampaikan cerita ini, inilah kenangan yang dia tak nak lupakan. Kerana apa? Kerana kenangan inilah yang akan mengingatkan dia betapa manisnya mempunyai seorang ibu dan seorang ayah. Dan kejadian yang berlaku hampir 20 tahun yang lalu telah membuatkan si Syuaib ni setiap kali menyambut bulan Ramadan, setiap kali masuk saja malam ke-27, air mata dia akan menitis. Kerana apa? Kerana kedua ibu bapa yang tercinta sudah kembali ke rahmatullah. Dan Syuaib ingin berpesan kepada geng puaka semua, selagi korang ada ibu dan ayah, jenguklah mereka, lihatlah mereka, hiburkanlah hati mereka. Memang betul, ibu dan ayah tidak pernah meminta kita untuk berada di rumah, untuk pergi melawat mereka setiap hari. Tetapi itulah yang dia inginkan, itulah yang ibu bapa inginkan. Bukan hanya wang ringgit, tetapi ibu dan ayah hanya ingin melihat anak-anak mereka di depan mata, melayan mereka, menghiburkan mereka, meluangkan masa sementara masih berkesempatan. Tetapi walaupun kejadian ini dah berlaku hampir 20 tahun yang lalu, masih ada satu lagi persoalan yang bermain dalam fikiran si Syuaib. Memang betul, orang ataupun lembaga yang berada di sempang rumah mereka itu merupakan ibu dan juga kakak si Syuaib ni. Tetapi sewaktu diorang main mercun pada awal tu, kelibat putih yang diorang saksikan bukanlah ibu dan juga kakak si Syuaib. Adakah berkemungkinan apa yang Syuaib dan abang-abang dia nampak pada malam tersebut memang betul pocong dan juga pontianak, permainan jin dan syaitan yang cuba menakut-nakutkan mereka pada malam 27 Ramadan, guys. Alhamdulillah, itulah saja guys kisah untuk malam ni, sempena Ramadan yang pertama. Aku harap korang terhibur dan ambil segala pengajaran daripada kisah si Syuaib ni. Ada seram, ada kelakar, ada sedih, ada juga mengimbau kenangan-kenangan manis. Apa kenangan-kenangan manis geng puaka semua? Ada tak kenangan waktu menyambut Ramadan ke, waktu menyambut Hari Raya ke yang korang tak dapat lupakan? Kongsi di ruangan komen di bawah. Dan aku ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan lagi sekali selamat menjalani ibadah puasa. Kita baru saja puasa yang pertama. InsyaAllah kita kekalkan momentum kita, teruskan tingkatkan amal ibadah, tingkatkan kualiti. Apa yang kurang lebihkan, apa yang lebih kurangkan. Macam tu ke? Senang cerita, yang baik korang ambil, yang buruk buang jauh-jauh. Semoga selepas sahaja habis Ramadan ni, kita menjadi seorang insan ataupun seorang hamba yang lebih baik dan lebih disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang, guys. Stay safe, stay healthy, selamat berbuka dan selamat bersahur kejap garang. Bye bye.